بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenangkan kamu dalam peperangan Badar, sedangkan ketika itu kamu azillah. Azillah ni maknanya lemah ataupun rendah ataupun hina. Hina tu bukan maksud Islam tu hina. Islam tu tinggi, tapi Islam dalam keadaan lemah, iaitu kamu tidak ada kelengkapan senjata, bilangan kamu pun sedikit. Itu yang dimaksudkan dengan azillah. Tajuk pada malam ni adalah menyambung kuliah pada yang lalu, iaitu pengajaran daripada peperangan Badar. Tuan-tuan dan puan-puan, peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, dan berlaku pada tahun 2 Hijrah. Ini bermakna perang Badar ini berlaku hanya 2 tahun selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Sebelum kita meneruskan berkenaan dengan perang Badar, perang Badar ini adalah dalam sirah Nabi, yang sejarah Rasulullah SAW. Dan kita ulang balik sebab ulangan ni sangat penting. Apabila kita kata sejarah Nabi ataupun sirah Rasulullah SAW, dia bukan seperti kita mendengar sejarah tanah Melayu. Itu kita kena ingat tu. Ataupun sejarah tokoh, macam kita dengar sejarah Mak Kilau. Dengar sejarah Mak Kilau, lepas kita dengar, apa kita buat lepas kita dengar sejarah Mak Kilau? Kita akan kata, Tuhan Mak Kilau elok dia lawan penjajah, kan? Habis daripada tu, ramai orang kita lepas mendengar kisah Mak Kilau ni, dia buat kerja lain. Dia pergi pejabat, dia balik tengok televisyen, tengok warta berita apa semua, dan kisah Mak Kilau ni dia dah lupa. Ataupun kalau dia ingat sikit, dia ambil pengajaran daripada Mak Kilau, dia akan jadi, kita mesti berani. Contoh, kita mesti berani macam Mak Kilau. Habis tak kata berani macam mana? Macam mana berani? Apa bukti yang dia berani? Pernahlah sekali dia jumpa orang tepi jalan, orang tu katalah apa ni, mencuri barang ke apa. Dia kata, oi jangan curi barang. Orang semua tak berani, tapi dia berani sebab apa? Dia ambil pengajaran daripada Mak Kilau. Takat itulah ramai dalam masyarakat kita mengambil pengajaran bila mendengar kisah-kisah tokoh. Dan ramai yang buat macam tu bila dengar kisah Nabi. Oh, Nabi anda perang Badar semua. Lepas tu habis takat tu. Eloklah Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, habis. Habis yang Nabi berjihad Badar tu, tidak dia ambil pengajaran yang dia mesti berjihad. Ini ramai masyarakat kita tidak ambil pengajaran tu. Dia bukan masalah pengajaran sahaja, tuan-tuan. Bila kita sebut sirah Nabi ni, Allah Ta'ala bila utuskan Nabi Muhammad, tak lama, 23 tahun je. Ketika Nabi umur 40, dilantik menjadi Rasul. Kemudian Nabi wafat berumur 63. Maknanya umur Nabi ketika menjadi Nabi cuma 23 tahun. Sebenarnya 23 tahun tu adalah panduan untuk kita. Setiap langkah tu kita mesti ikut. Ini kita, masyarakat kita kena faham betul-betul ni. Allah Ta'ala tidak utuskan Nabi Muhammad macam mana
tokoh-tokoh yang lain. Dan tokoh-tokoh lain ni kita dengar kisah dia, lepas kita dengar eloklah dia tu bagus, andal. Lepas tu ramai masyarakat lupa. Hidup dengan cara barat, cara berfikir barat. Kalau WhatsApp dengan orang, ungkapan-ungkapan barat. Hiasan rumah barat, melancong barat. Berburak dengan kisah-kisah perang barat, Amerika lawan Rusia, Ukraine, apa semua ini. Tetapi mereka tidak mengambil setiap langkah yang Nabi SAW tunjukkan untuk mereka cetak kehidupan mereka sama macam Nabi. Jadi malam ni kita nak sama-sama tanam kesedaran. Sebenarnya setiap langkah kehidupan Nabi adalah panduan untuk kita, panduan untuk umat Islam, panduan untuk anak cucu cicit kita, sampailah umat, sampailah hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, cabaran untuk setiap orang kita adalah memahami sirah Nabi itu satu persatu. Kemudian kita susun balik sirah Nabi itu, kita kena tunjuk, kita kena buat checklist. Checklist ni senarai semak. Apa dia checklist? Kita dah buat belum yang ni? Kita dah buat belum yang ni? Kita dah buat belum yang ni? Kita buat ke belum yang ni? Baik. Mungkin ada orang kata, takkanlah Nabi duduk zaman marit, kita nak ikut semua. Tuan-tuan dan perempuan, baik, kita nak jawab. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, baik, semua sejarah Nabi itu, kalau kita nak kata ini kisah lama, jadi tak semestinya kita ikut. Ini bukan kita kata dah, kalau lah ada orang kata macam tu. Sebenarnya setiap langkah Nabi itu ada ayat Quran dia. Ada ayat-ayat Al-Quran. Daripada mula dapat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi turun dalam keadaan menggigil, takut, cakap dekat isteri dia. Selang beberapa ketika, Allah Ta'ala suruh bangun. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan pada manusia. Kemudian Nabi dah tiada sekarang, ayat itu masih ada. Kata ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Pengajaran Al-Quran ini adalah umum lafaz dia, bukan khusus sebab turun Nabi berselimut. Tetapi pengajaran pada kita, sebab Quran tu kekal sampai sekarang, kita jangan leka dek gobar ya. Jangan asyik tidur ya. Kita kena bangun dan kita kena berperanan memberi peringatan kepada masyarakat. Itu pengajaran dia. Kalau kisah Fir'aun, bukan sekadar kisah Fir'aun sahaja. Macam mana Fir'aun yang jahat, yang mengaku Tuhan sedangkan dia bukan Tuhan, tetapi dia boleh kekal berkuasa, padahal dia bukan Tuhan. Dia balik rumah, dia masuk bilik air, dia pun buang air. Fir'aun lah. Kita kalau fikir kisah-kisah Fir'aun, kenderaan dia yang paling handal yang dia angkuh tu adalah gambar yang kuda tarik ada roda tu. Wah, dia duduk atas tu. Macam kisah-kisah lama, kita tengok kisah Troy ke kisah. Yang diangkuh di Fir'aun tu banding dengan proton saga gitu, anda proton saga gitu lagi. Tak ada ekon lagi. Fir'aun punya kereta kuda tu tak ada ekon. Tapi dia kerana bangga dan angkuh di depan Allah Ta'ala, rakyat dia tak ada kenderaan tu, dia yang ada, dia angkuh. Padahal kita hari ni proton saga gitu lebih handal daripada kereta kuda ni. Inilah manusia ni tertipu. Tapi macam mana rakyat dia boleh persona dengan Fir'aun? Dia guna tukang-tukang bomoh.
Tukang-tukang sihir inilah yang membuat demonstrasi. Dia ambilnya tungkek, dicampak tungkek tu jadi ular. Bila jadi ular, orang nampak, "Ui, anda pula Firaun ni. Orang bawah dia macam tu, dia lagi lah." Jadi dia memperbodohkan kaum dia. Dan kaum dia hidup dalam maksiat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Fastakhaffa qaumahu fa'atahu innahu kanu qauman fasiqin." Sesungguhnya Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mentaatinya. Sesungguhnya mereka orang yang fasik. Mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi bila Allah turunkan ini, kisah ini turun kerana Fir'aun. Ayat Quran turun kerana Fir'aun. Tetapi Fir'aun dah tak ada, Nabi dah tak ada, pengajarannya sampai hari kiamat. Sekiranya umat itu fasik, tenggelam dalam dosa, mereka ini mudah diperbodohkan. Bila mereka mudah diperbodohkan, maka akan berkuasalah mereka-mereka yang berkuasa di atas kebodohan dan kefasikan. Fastakhaffa qaumahu fa'atahu. Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mentaatinya. Sesungguhnya mereka kaum-kaum yang fasik. Jadi Al-Quran ini adalah panduan sehingga ke hari kiamat. Semua sirah-sirah Nabi yang di antaranya yang akan kita bincangkan tentang Perang Badar, kita susun semua jadi checklist. Tak apalah kalau orang kata ini kisah lama, kita padamkan checklist kisah Nabi ni. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang bersama dengan kisah Nabi ada bersama kita. Dan kita kena lakukan seperti mana checklist di dalam Al-Quran. Masya Allah. Ini bermakna tuan-tuan, sirah Nabi ini sebenarnya checklist untuk kita. Dan Nabi tidak lain, kerja Nabi adalah menjelaskan Quran. Apa Nabi kata? In attabi'u illa ma yuha ilaih. Ini Nabi kata, tapi Allah Ta'ala suruh Nabi cakap macam tu. La aqulu lakum inni malak. Muhammad kata pada sahabat-sahabat, kata kepada kita di Lavender Heights ni, aku bukan malaikat. La aqulu lakum inni malak. Aku bukan tuan-tuan malaikat. Anda apa? Aku manusia. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepada aku. Nampak tuan-tuan? Nabi sebenarnya diikut apa yang diwahyukan Allah sahaja. Sehingga kan nak mentukar arah kiblat daripada utara Masjid Al-Aqsa ke selatan ke Masjid Al-Haram. Saya percaya semua tuan-tuan ataupun kebanyakan tuan-tuan nak pergi umrah ada masjid dua kiblat kan? Masjid dua kiblat, masjid kiblatain. Mula-mula arah ke utara, kemudian arah ke selatan. Berlaku peristiwa itu di Masjid Kiblatain. Nabi ingin sangat arah kiblat tu ke arah Masjidil Haram, tetapi umat Islam masih menghadap ke arah utara dan Nabi tidak ada kuasa kata hadap ke selatan. Tak ada. Itu hanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Lalu Nabi mendongakkan muka ke langit, dia nak turun wahyu. Dan Nabi pun berjuang. Ada masa tengok yang kiblat tu eloknya ke selatan, Nabi dengar ke langit, dia nak turun wahyu ni, eloklah ke arah ke selatan. Nabi tidak ada kuasa, tidak ada otoriti tu. Tiba-tiba turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kadang-kadang kami melihat kamu wahai Muhammad mendongakkan mukamu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang palinglah wajahmu, kiblatmu ke arah yang kau sukai. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Turunnya ayat ni, kiblat dah berubah. Walaupun tengah solat dikatakan 2 rakaat, turun ayat ini, sahabat menghadap ke utara. Bila turun ayat ni, Nabi bacakan kepada mereka, tidak sah lagi menghadap ke utara, semua toleh ke arah selatan. Kisah ni kita dengar ketika kita pergi melawat Masjid Kiblatain.
Tapi pengajaran yang kita nak ambil pada malam ni, dari segi sirah, Nabi buat apa yang ada dalam Quran. Dan Allah Ta'ala jelaskan lagi di dalam ayat lebih jelas, wa nazzalna 'alaika dzikra, kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia hidayah. Apa yang diturunkan kepada mereka, iaitu Quran. Litubayyina, untuk kamu jelaskan. Maknanya Nabi ni menjelaskan Al-Quran. Tentang bila kita buat checklist 23 tahun daripada Nabi turun ke Hira sampai Nabi wafat, sebenarnya bukan kalau kita checklist, kita pada malam ni balik ke rumah, kita kena buat checklist ni. Kita kena buat checklist sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak kita buat macam tu. Kita kena ikut jalan Nabi betul. Baik kalau setengah orang kata ini Nabi kisah lama, jadi apalah kita nak ikut? Semua yang Nabi buat semua ada Quran. Daripada tu terima wahyu dia ke Hira, balik ke rumah, kemudian Nabi mengajak sahabat-sahabat dia masuk Islam, kemudian Nabi terus terang menjelaskan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kemudian Nabi kena seksa, kemudian sahabat-sahabat kena seksa dan kena bunuh, kemudian hijrah, kemudian perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mekah, perjanjian Hudaybiyah, perang Mu'tah, perang Tabuk, Nabi wafat. Semua ada yang Quran. Maknanya kalau kita tak buat checklist setiap langkah dalam sirah Nabi, kita kena buat checklist setiap ayat Al-Quran yang berkait dengan perjuangan Nabi, dan ayat Quran ni untuk kita. Ini kita nak jelaskan kepada orang yang mengambil gangan sejarah Nabi. Sebenarnya sejarah Nabi ni setiap langkah tu ada Quran, dan kita kena ikut Quran. Cuma bila kita tengok Quran pula bahasa Arab, macam mana makna dia, apa kita nak buat, ya? Lebih senang kita tengok sirah Nabi, sebab semua tu diceritakan. Kemudian kita tengok ayat Quran, kita gabungkan dua, sejarah Nabi dengan ayat Quran. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Masih belum terlambat lagi. Apa yang ada dalam Quran kita kena buat, tuan-tuan. Kita dah dekat ni nak puasa, akan kedengaranlah ayat Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, kan? Hanya daripada ayat ini sebulan kita kena puasa. Pasal Ramadan pun macam cendawan tubuh. Sebelum subuh rumah semua dah menyalur, orang makan sahur. Ya tak? Program kita pun berubah sikit sebanyak. Hanya dengan ayat ini, ketahuilah bahawa ada ayat lain yang sama macam ni, tetapi manusia tak bergerak. Apa dia? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang. Wa huwa kurhul lakum, sedangkan perang ni kamu tak suka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, mungkin kamu tak suka tapi dia best untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, mungkin kamu ada benda yang kamu suka tapi tidak elok untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang tahu, kamu yang tak tahu. Ayat yang sama. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu berpuasa. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kamu berperang. Tapi kenapa umat Islam bila berpuasa semua berpuasa, bila berjihad tak berapa nampak? Dalam keadaan kita tengok Rusia masuk Ukraine. Sebab apa Rusia masuk Ukraine? Sebab negara Rusia rasa takkan selamat kalau Ukraine bukan di tangan dia.
Sebab selepas negara Ukraine tu negara barat. Dan bukan negara barat sangat, ada negara-negara bekas jajahan dia. Kemudian baru negara barat NATO, Amerika dan negara barat Eropah dia gabung. Mereka namakan diri mereka Eropah dan Amerika tu sebab jauh dipisahkan oleh lautan Atlantik. Jadi dia kata kita berkongsi sama laut Atlantik, kita jadikan pakatan kita Pakatan Laut Atlantik Utara, NATO, North Atlantic Treaty Organization. Jadi lautan yang utara tu, walaupun Amerika jauh beribu batu, Eropah kat sini, tapi sebab kita kongsi laut Atlantik, kita namakan gabungan Atlantik. Dah Eropah tu dah jadi barat. Kemudian Rusia, ada Ukraine tengah-tengah. Ukraine inilah jadi dinding. Jadi dinding supaya barat tak lawan komunis, tak lawan Rusia. Tiba-tiba Rusia rasa bahawa Ukraine nak jadi barat. Kau jangan jadi barat, kau duduk tengah-tengah. Tak. Dia masih, aku nak barat, aku. Lalu dia lanyak Ukraine sekarang. Ribuan mati. Bangunan-bangunan dihancurkan. Pelarian 2,5 juta sekarang ni, dan makin bertambah apa semua. Sebab apa? Satu negara tidak akan rasa selamat sekiranya negara jiran dia main kayu tiga dengan negara lain. Sebenarnya Islam kita tengok macam tu juga. Bila Madinah dia dah berkembang, dia tengok Mesir, negara takkan selamat kalau Mesir tidak tunduk kepada Islam. Maka berlaku jihad ke Mesir. Cuma jihad Islam sebab beriman pada Allah hanya lawan tentera, tidak hancurkan bangunan, kanak-kanak, wanita-wanita. Tentera lawan tentera. Tapi tunduk mesti tunduk. Maka berkembanglah Islam. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kamu berperang. Tapi umat Islam tak nampak. Ramai umat Islam tak nampak hakikatnya. Barat yang nampak bagaimana Al-Quran mengajar. Tapi Barat gunakan ataupun komunis menggunakan dengan sejahat-jahat cara membunuh orang yang tidak berdosa. Ini yang orang hormat Islam. Mana saja Islam masuk di zaman dulu, tentera dia masuk. Bila Islam dah berkembang, dia rasa negara jiran tak selamat, maka dia masuk negara jiran. Tentera kalah, dia perintah Islam. Hebat orang Islam ni punya. Zanannahum ghuzah fama wajadnahum ila al-huda. Kami ingat mereka ni penyangat perang. Rupanya mereka ini pemberi hidayah. Macam mana ungkapan dia berlaku, tuan-tuan? Bila umat Islam masuk ke Rusia. Rusia juga rupanya. Dan ini di zaman Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz ini cucu kepada Omar Al-Khattab. Maknanya tak jauh. Dan dia menjadi khalifah yang adil. Tenteranya terus bergerak sampai ke Rusia. Dan umat Islam diperintahkan 3 kepada orang kafir. Pertama, masuk Islam. Negara jiran masuk Islam. Tidak ada pasal dalam agama. Nak masuk ke tidak? Tak nak. Tak ada hak. Terima sistem Islam, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini paksa. Nak ke tak nak? Tak nak, perang. Mana Islam ni agamanya tidak, akidahnya tidak ada paksaan, tetapi sistemnya mesti tunduk. Kamu ada pelacuran, ada arak apa semua, kalau kami masuk, semua tak ada. Itu sistem nama dia. Nak masuk Islam, tak masuk Islam, kami tak kisah. Allah Ta'ala kata pada kami, jangan paksa kamu. Tetapi segala perkara-perkara yang tidak baik, yang agama kami tidak benarkan, kamu tidak boleh ada. Jadi mereka pun masuk negara itu, kalahkan tentera dia, buat sistem Islam. Rupanya ini Islam. Subhanallah. Sebab tu setiap negara yang Islam masuk,
Lepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apatah lagi lepas 100 tahun, 200 tahun, masuk Islam semua. Jadi cerita dia sampai di sempadan Rusia. Ini kisah mula-mula Islam masuk dulu. Mesti bagi pilihan tadi dan tunggu 3 hari. Kalau tak nak juga, kami mulakan serangan. Tapi bila sampai di sempadan masuk Islam, tak nak. Terima sistem Islam, tak nak. Tunggu 3 hari. Dia tak bagi jawapan lagi. Tunggu 3 hari. Dia tunggu 3 hari. Rupanya orang Islam tak tunggu 3 hari. Hari yang pertama ataupun hari yang kedua serang. Sebab apa tentera Islam serang? Sebab mereka tengok orang-orang lemah. Orang mabuk-mabuk. Tentera-tentera Rusia tu mabuk. Jadi kata tentera Islam, kalau kita serang ni menang senang je ni. Jomlah kita serang. Memang pun bila masuk menang. Mereka pula tahu Islam ni adil. Lalu mereka menghubungi Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz. Mereka hantar jumpa Umar bin Abdul Aziz. Dah lah cari Khalifah, tak jumpa. Rupanya Khalifah tengah tampal simen kat rumah. Petang-petang. Zaman tu tak ada simen lah, lumpur ke apa, tengah buat rumah. Khalifah macam ni, dia pun cari-cari mana Khalifah. Tentera Islam kuasa besar dunia ketika tu. Rupanya Khalifah tengah baiki dinding rumah. Lalu dia mengadu, ya Khalifah Islam, tentera kamu perang negara kami tidak tunggu 3 hari. Kami tahu Islamnya adil, 3 hari tunggu dan sebagainya. Ni dia masuk, sehari dua lah masuk. Umar bin Abdul Aziz kata, itu ke yang berlaku? Dia kata, Kata Umar bin Abdul Aziz, aku ada hantar seorang hakim dalam tentera tu, qadi. Qadi ni hakim samalah dalam bahasa Arab. Kau pergi rujuk dekat dia je. Tak apa, kau pergi rujuk dekat dia. Kata Khalifah Islam. Masya Allah. Tentera Islam tu ada qadi, ada hakim dalam tentera. Lalu mereka pun balik dan rujuk kepada hakim tadi atas permintaan daripada Khalifah Islam. Diterangkan kepada hakim begini. Kami dah dapat dah dapat amaran. Patutnya 3 hari, tapi tentera kau masuk kurang daripada 3 hari. Apa kata hakim? Selepas dia periksa betul, dia suruh tentera Islam gustan balik belakang. Gustan balik belakang. Subhanallah. Tentera Islam gustan balik belakang. Cuba kita bayangkan. Dah menang, bukan tengah-tengah perang tu berhenti, tak, dah menang dan sebagainya. Gustan balik. Dah lah masuk. Bangunan tak dihancurkan, tanam-tanaman pun tak dihancurkan, rakyat awam pun tak dihancurkan, cuma tentera dikalahkan. Dah menang, minta maaf cik, tersilap. On your mark, get set, go balik ya. Assalamualaikum, patah balik ke belakang. Orang-orang Rusia terkejut. Apa tentera macam ni? Tak pernah didengar tentera macam ni, dah menang gustan balik ke belakang. Itu mereka mengungkapkan kata-kata dalam sejarah, ghanannahum huzah fama wajadnahum ila al-huda. Kami menyangka mereka ini penyangat-penyangat perang. Rupanya mereka datang memberi hidayah. Ini Islam. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Maknanya umat Islam ini adalah umat berjihad. Mana datangnya adalah daripada sirah Nabi. Bila kita kata perang Badar, mana perang Nabi berperang ke? Apa nama perangnya? Perang Badar. Kalau macam tu, kita ada dalam checklist kita. Kalau orang kata ini kisah lama, ada dalam Quran tak? Ada. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sesungguh Allah telah menangkan kamu dalam perang Badar, sedangkan kamu dalam keadaan lemah ketika itu. Kalau orang kata, alah ini perang Badar, bukan kena pada kita. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kamu berperang sedangkan kamu tidak suka berperang. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tak suka satu benda tapi ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Mungkin ada benda yang kamu suka tapi tidak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu yang tak tahu. Ini tuan-tuan, bila kita nak membincangkan tentang perang Badar baik, perang Uhud baik, sebelum kita masuk pada detail perang yang kita dah, sebagian daripada kita mungkin dah dengar macam mana perang tu mula, macam mana perang tu berakhir, kita kena faham apakah jihad di dalam Islam. Ini sangat penting. Kalau tidak, sebenarnya bila umat Islam leka, banyak berlaku. Contohnya umat Islam di Palestin yang diserang, yang ditawan sekarang ni, dijajah. Kewajipan membebaskan Palestin itu terletak di atas bahu orang-orang Palestin. Mesti halau penceroboh-penceroboh keluar daripada sempadan negara mereka. Ini kata ulama, sekiranya mereka tidak mampu untuk mengeluarkan tentera Israel ini keluar daripada sempadan negara mereka, maka wajib ke atas umat yang berjiran. Sebab umat Islam ni umat yang satu. Wajib ke atas Jordan, wajib ke atas orang Mesir, wajib ke atas orang Syria, wajib ke atas orang Lebanon, wajib ke atas orang Saudi yang berjiran, untuk menghalau penjajah keluar. Sebab umat Islam, sesama umat Islam adalah bersaudara, satu umat. Cubit perut kiri, perut kanan rasa sakit. Cubit di Palestin, umat Islam di Mesir rasa sakit. Sekira negara jiran tidak mampu juga untuk membebaskan, dan memang tak mampu sampai sekarang, wajib kata umat Islam berikutnya menolong. Sekiranya umat yang hampir itu tidak mampu, wajib kata umat Islam yang berikutnya, wajib ke atas berikutnya, wajib ke atas berikutnya. Maknanya wajib ke atas kita. Kan dah ada dalam checklist. Dalam checklist kita jihad. Wajib kata umat Islam di Malaysia menolong umat Islam di Palestin membebaskan bumi Palestin. Tapi Palestin ni kan jauh. Ada yang lebih dekat lagi, Filipina. Filipina tu negara Islam tu. Diperintah 4 kesultanan. Kesultanan Sulu, Kesultanan Bowen, Kesultanan Mindanao, Kesultanan Amanillah. 4 kesultanan. Amanillah sekarang orang panggil Manila. Sebenarnya Amanillah, keamanan daripada Allah. Selepas Melaka jatuh 1511, terus Portugal menyerang negara Islam Filipina dan mengalahkan umat Islam di Filipina dan menukar negara itu menjadi negara Filip. Filip ini diambil daripada raja mereka Portugis nama King Philip. Negara Islam. Wajib kata umat Islam membebaskan Filipina. Sekiranya mereka tidak mampu, wajib ke atas umat Islam yang berhampiran, iaitu umat Islam ASEAN, umat Islam Malaysia, Indonesia, Brunei, umat Islam Singapura. Wajib bangkit membebaskan. Kalau tak mampu, wajib umat Islam yang berikutnya, wajib umat Islam berikutnya. Nak bantu macam mana Filipina, Indonesia? Negeri di Indonesia kena jajah Pulau Timur. Pulau Timur Indonesia diambil oleh Portugis. Di sebelah timur, Pulau Timur. Kemudian dalam 10 tahun yang lepas, diisytihar merdeka, keluar daripada Indonesia, dijajah sekarang oleh Kristian. Wajib kata umat Islam di Indonesia membebaskan pulau tersebut. Tak yang mampu, kena umat Islam yang berikutnya. Wajib ke atas kita. Macam mana kita? Kita nak bantu macam mana? Patani yang dijajah oleh Siam, wajib ke atas umat yang berjiran dengannya, itu Malaysia, membebaskan bumi Patani. Rupa tuan-tuan jihad ini. Bila kita tengok, bila kita bincang perang Badar,
ia sebenarnya checklist dalam diri kita. Dan Nabi SAW telah menunjukkan dalam sirah, Quran dah tunjukkan dalam ayat, kisah telah berlaku di depan mata. Jadi macam mana? Bukan nak semua turut berperang, tidak, tetapi mesti ada semangat jihad di dalam diri kita. Itu yang penting. Man mata walam yaghzu walam yanwi ghazwa mata maitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia, ingat siapa yang meninggal dunia malam ni, walam yaghzu, tak pernah berperang, walam yanwi ghazwa, dan tak pernah berniat nak perang. Kita ni tak perang, tapi mesti ada niat nak berperang. Mata maitatal jahiliyah, dia mati jahiliyah. Hanya hadis sahih. Hadis ni hadis sahih. Siapa yang meninggal dunia belum pernah berperang dan belum pernah berniat nak berperang, tak sampai kerja balik belajar, kerja balik apa semua, cucu pula lahir pula ni, berniat pun tak sampai. Ini usah. Nabi kata dia meninggal jahiliah, na'udzubillah. Jadi pada malam ni kita tak masuk dia membicarakan tentang perang Badar dan pengajaran dia. Nak bagi gambaran sirah ni tuan-tuan, dia checklist dalam hidup kita. Jangan kita gambarkan kisah Nabi ni kisah macam tokoh-tokoh mak kilau apa tak. Dia adalah panduan kita nak pergi syurga. Kita kena letak betul-betul kisah Nabi tu sebagai checklist, dan kita kena tanya setiap hari diri kita, yang ni kita dah buat ke belum? Yang Nabi buat ni kita dah buat ke belum? Yang ni Nabi dah buat, kita dah buat ke belum? Nak ayat Quran, ada ayat Quran. Ayat Quran ni kita dah buat ke belum? Ayat Quran ni dah buat ke belum? Itu kita kena tanya diri kita. Masa kita masih ada, Allah Ta'ala belum ambil kita lagi. Kita masih boleh memenuhkan checklist ni, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa dalam kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.